Istana Negara. Sazwani berada di sana sejak awal pagi tadi. Sazwani, setakat sekarang ini ada sebarang pergerakan di sekitar Istana Negara? Okey, Hakim dan juga para tetamu kami di studio, saya berlintas langsung di hadapan pintu 2 Istana Negara. Kalau kita lihat setakat ini, kalau awal pagi tadi cuacanya mendung, tetapi pagi ini kita dah nampak sinaran matahari. Adakah kita juga bakal menyaksikan sinar harapan bahawa akan adanya sebuah kerajaan yang tertubuh hari ini? Mungkin akan adakah calon Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri baharu yang akan dilantik susulan daripada pengumuman SPR yang semalam mengumumkan tiada majoriti mudah yang berjaya diraih oleh mana-mana gabungan parti politik, dan itulah tumpuan kami berada di hadapan Istana Negara ini untuk menyaksikan sebarang kemungkinan yang akan berlaku di hadapan pintu Istana Negara. Kalau kita boleh recap kembali, saya pasti ramai yang sudah sedia maklum dengan apa yang terjadi dengan keputusan yang rasmi yang diumumkan dan sebagainya. Tapi kita nak recap sedikit yang mana keputusan pilihan raya umum ke-15 yang diumumkan awal pagi tadi melihatkan buat pertama kalinya Malaysia kini mengalami parlimen yang tergantung. Ia susulan selepas SPR mengumumkan keputusan rasmi yang menyaksikan tiada satu pun daripada gabungan parti utama di negara ini dapat membentuk kerajaan secara sendiri. Ini kerana tiada satu pun yang mencapai jumlah majoriti yang diperlukan, iaitu 112 kerusi. Jumlah kerusi yang dimenangi ataupun yang berjaya diraih oleh gabungan parti-parti politik ini anda dapat saksikan di serata platform kami Astro Awani. Tetapi apa yang menjadi tumpuan kami di hadapan Istana Negara ini adalah kerana tanpa kepastian yang jelas wujudnya hang parlimen ketika ini, dan parlimen tergantung ini adalah situasi di mana tiada parti politik ataupun pakatan parti politik tertentu yang mempunyai jumlah ahli atau kerusi parlimen yang terbanyak, dan difahamkan hari ini SPR mungkin akan menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi mempersembahkan keputusan rasmi PRU15, dan pemimpin parti politik juga dijangka menghadap baginda hari ini. Susulan itu kita percaya bahawa Yang di-Pertuan Agong berdasarkan perlembagaan persekutuan yang mana mempunyai kuasa untuk memilih Perdana Menteri, walaupun tiada gabungan politik dominan atau mendapat majoriti mudah selepas keputusan PRU15. Pemerhati politik sebelum ini berpendapat rundingan bagi membentuk kerajaan campuran itu boleh berlaku sebelum atau selepas Seri Paduka Baginda melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada khidmat baginda mungkin mendapat undi kepercayaan majoriti ahli parlimen, dan kejayaan rundingan itu bergantung kepada kewibawaan pemimpin untuk membentuk kerajaan gabungan yang kukuh dan stabil. Dan pastinya kalau kita melihat apa yang berlaku semalam, Hakim, sejak awal pagi semalam kita bawakan perkembangan orang ramai mula beratur untuk membuang undi. Pastinya besar harapan mereka untuk tempoh 5 tahun yang akan datang ini Malaysia dapat dipimpin oleh Perdana Menteri dan juga kerajaan yang berupaya untuk mengharungi pelbagai cabaran yang mendatang, dan keputusan dibuat oleh pengundi akan menentukan pembentukan kerajaan yang akan mentadbir negara, terutama menghadap ribut ekonomi global yang dijangka melanda dunia tahun hadapan, dan juga pemulihan negara pasca pandemik COVID-19. Itu saya dengar tadi Hakim ada berbincang bersama dengan tetamu di studio, yang sebelum ini diburukkan lagi dengan ketegangan geopolitik, inflasi dan juga krisis makanan. Itu sangat penting, perkara itu perlu diperhalusi ketika ini. Tidak ketinggalan juga tadbir urus terbaik dan juga accountability yang amat penting, serta kestabilan politik yang tercala selepas PRU pada 2018. Selain mempamerkan integriti dan mengatasi isu sentimen perkauman dan juga agama. Ketidaktentuan ini akan menjadi dalam pemerhatian pelabur, kerana kita tahu esok hari Isnin kenapa kerajaan ini perlu dibentuk dalam kadar yang amat segera adalah pertama sekali pembukaan pasaran. Kalau tiada kejelasan, maka tiada kerajaan yang terbentuk lagi, maka difahamkan ringgit akan jatuh. Kalau saya boleh kongsikan sedikit bacaan ringgit kali terakhir adalah 4.55. Difahamkan ia mungkin boleh jatuh lagi ke 4.80 dan market juga akan dibuka esok. Jadi ketentuan ini yang akan menjadi pemerhati pelabur dan sebagainya. Selagi tidak ada sebuah kerajaan yang berjaya dibentuk, tidak ada dasar ekonomi yang kukuh untuk pulih, untuk terutamanya melihat kepada faktor-faktor mengapa pengundi-pengundi itu membuang undi mereka semalam. Dan ramai kita tahu juga rata-rata rakyat Malaysia mahukan kerajaan yang kukuh,
Tetapi realitinya parlimen kini tergantung dan kita perlu ada sebuah kerajaan dan juga pemimpin-pemimpin kuat kerana kita banyak tertinggal susulan daripada pandemik COVID-19 ini. Saya kini seperti yang saya kongsikan berada di hadapan pintu Istana 2, pintu 2 Istana Negara. Pastinya kalau kita recap apa yang dah berlaku tahun lepas, malah selepas PRU 14 kita banyak saksikan banyak kejadian yang berlaku di hadapan istana ini. Kalau rakan juru kamera saya boleh pankan sedikit, kita nak recap sedikitlah bibit-bibit apa yang dah berlaku selama ini. Di pintu ini kita pernah menyaksikan 222 ahli parlimen dipanggil untuk menghadap yang di-Pertuan Agong. Kita recap balik apa yang berlaku sebelum ini. Sebuah bas membawa ahli-ahli parlimen untuk menghadap yang di-Pertuan Agong. Kita juga saksikan perkumpulan warga media untuk membawakan liputan yang lebih komprehensif dari pagi sehinggalah ke petang untuk melaporkan kepada anda apa yang berlaku. Kalau ketika ini kita lihat sudah mula rakan-rakan media membanjiri di hadapan pintu Istana Negara ini kerana pastinya untuk saksikan apa agaknya perubahan susulan daripada PRU 15 ini dengan parlimen tergantung, masih lagi tiada kerajaan, esok dah hari Isnin. Jadi urgensi itu amatlah penting ketika ini. Kalau kita lihat sebelum jam 10 pagi ini masih lagi tiada apa-apa kenyataan media yang dikeluarkan oleh parti-parti politik. Mungkin kita menjangkakan ada major movement sekitar tengah hari, membawa ke petang, melihat kepada keputusan diumumkan semalam. Jadi kita berharapkan kali ini pastinya sekali lagi mungkin menjadi saksi yang mana yang di-Pertuan Agong akan menentukan kecelaruan politik susulan daripada parlimen tergantung ini. Itu besar harapan yang kita bawakan hari ini, Hakim dan juga tetamu di studio. Kita nak melihat apa agaknya perkembangan seterusnya dapat saya bawakan dari semasa ke semasa, Hakim. Terima kasih Sazwani. Nampak gayanya memang mungkin lepas pukul 12 tengah hari itu baru ada pergerakan. Tapi tak apa, dah ada penambahbaikan, dah ada kemah dah dekat depan istana tu. Sebelum ni tak ada berpanas terik, tak adalah sunburn sangat. Terima kasih Sazwani. Nanti kita akan dapat, kalau ada apa-apa pergerakan terbaru ke nanti, Sazwani maklumkan, kita boleh terus berlintas langsung lagi. Terima kasih Sazwani. Hakim. Ya, saya. Hakim, kalau saya boleh kongsikan sedikit. Ada pergerakan? Okey, Hakim, sebenarnya bukan sahaja anda boleh tonton kami di kaca, bukan belum lagi ada pergerakan, tetapi saya nak kongsikan pergerakan saya hari ini bersama dengan juru kamera dan juga mungkin selepas ini rakan setugas juga akan datang kerana kami juga bukan sahaja berlintas langsung menerusi kaca televisyen anda ataupun di platform digital astroawani.com, tetapi kami juga akan bawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa menerusi platform media sosial Astro Awani, TikTok, YouTube, Facebook. Anda boleh tonton kami di sana. Okey. Terima kasih Sazwani. Pastinya memang ada yang tak tengok TV, dia tengok handphone saja, boleh tengok ke laman web ataupun ke platform media sosial Astro Awani.